Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika wa karamika 'ilma waj'alna mukhlishin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. An Abi Umamah Iyas ibn Tha'labah al-Harithi radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqa imri'in muslim biyaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah. Faqala rajulun wa in kana shay'an yasiran ya Rasulullah. Faqala wa in qadiban min arak. Daripada Abi Umamah Iyas bin Tha'labah al-Harithi radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi yang jarang-jarang kita dengar namanya. Siapa dia? Iyas bin Tha'labah. Iyas bin Tha'labah, tuan-tuan, direkodkan hanya meriwayatkan 3 hadis daripada Nabi yang sampai kepada kita. Maksudnya sahabat ini jarang kita dengar namanya. Dan daripada kitab-kitab sahabat, Asadul Ghabah, Hayatus Sahabah, Sifatus Safwah, tidak menemui nama ini. Iyas bin Tha'labah ini tidak ada direkodkan dalam banyak kitab. Ada sikit saja, tuan-tuan. Mungkin dalam Asadul Ghabah ada sikit tentang Iyas bin Tha'labah. Siapa dia Iyas bin Tha'labah, tuan-tuan? Yang kita kenal, ingat cerita dia adalah salah seorang yang masuk Islam awal. Dia ini orang yang teringin nak ikut dalam perang Badar. Maksudnya dia ni masuk Islam awal. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, dari dalam perang Badar, ketika mana Nabi menyeru siapa yang nak pi perang Badar, himpun kekuatan. Dia telah menghimpunkan kekuatan dia. Ketenteraan, pakaian tenteranya, kelengkapan dia siapkan. Tiba-tiba ibunya sakit. Bila ibunya sakit, pak menekan adik mak dia ke abang mak dia, tak tahu. Mai kata kepada dia, wahai Iyas, jangan kamu pergi perang. Kamu duduk di sini jaga ibumu. Apa Iyas jawab? Iyas kata, aku tak mau. Hang patut jaga saudara perempuan hang. Dia kata kepada pak menekan dia, kamulah yang patut duduk di sini dan jaga adik perempuanmu. Aku nak menyertai Rasulullah dalam perang Badar. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, gambaran bagaimana sahabat meletakkan kasih sayang kepada Rasulullah lebih daripada mereka letak sayang kepada diri, keluarga mereka, ibu dan ayah sekalipun. Rasulullah lah yang paling utama. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita baca sejarah para sahabat, orang kritik Rasulullah, orang nak tolak Rasulullah, orang nak tolak hadis Nabi, kita sangat tersentuh. Sangat-sangat rasa jauh kita kalau nak bandingkan cinta kita dengan Rasulullah. Ketika mana ibu dia sedang sakit nazak, dia memilih untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pak menekan tadi pun cerdik. Dia pun nak pergi perang, dia pergi report kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi report ke Rasulullah, Rasulullah kata, Iyas, kamu duduk di sini jaga ibumu. Hak ni yang Iyas berasa rugi. Tapi oleh kerana arahan Rasulullah, dia duduk di Mekah, di Madinah. Hadirin, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, habis perang Badar, Nabi balik, mak kepada Iyas sudah tidak ada. Dufinat, sudah dikebumikan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla alaiha. Nabi sembahyang di atas kubur kepada ibu kepada Iyas tadi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan duk lumba lari atas tu. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka menyintai Nabi. Apa yang dia riwayatkan kepada kita.
disebut bahawa man iqtata'a haqqa mri'in muslim, siapa-siapa yang merampas hak orang Islam biyaminihi dengan tangannya sendiri, faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah, Allah mewajibkan kepada orang yang merampas hak orang Islam yang lain, Allah wajib kepadanya api neraka dan Allah haramkan kepadanya syurga. Faqala rajul, seorang sahabat tanya, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, walaupun benda tu sangat sikit ya Rasulullah, walaupun benda yang remeh ya Rasulullah. Jawab Nabi, wa in qadiban min arak, walaupun hanya sebatang kayu arak. Apa dia kayu arak? Kayu buat sugi ni. Walaupun sebatang kayu sugi, ambil tanpa hak, maka wajib kepadanya api neraka Allah dan haram baginya syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menggambarkan kepada kita betapa dosa yang kecil jangan dianggap kecil. Kerana belum tentu kita akan diselamatkan daripada azab api neraka Allah dengan dosa yang kecil. Bimbang-bimbang hak kecil inilah yang akan memerangkap kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Qal, lamma kana yaum Khaybar, aqbala nafarun min ashabin nabi faqalu fulanun syahid wa fulanun syahid hatta marru ala rajulin faqalu fulanun syahid. Pada hari perang Khaybar, habis perang Khaybar, sekumpulan sahabat Nabi datang bertemu dengan Nabi, bercerita fulan telah syahid, fulan telah syahid. Sehingga mereka lalu kepada satu orang, mereka kata fulan ni telah pun syahid. Kata Nabi SAW, kalla inni ra'aituhu finnar fi burdatin ghallaha aw aba'atin. Kata Nabi, dak, fulan ini tidak syahid. Aku nampak dia di dalam api neraka kerana jubah ataupun selendang sya'rawi. Selendang ataupun jubah, kerana yang dia pakai selendang dan jubah itu adalah jubah yang dirampas ataupun jubah yang diambil tanpa hak. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memberi gambaran kepada kita betapa dosa yang mana satu nak menjerat kita masuk dalam syurga, dalam neraka Allah, hak tu kita tak tahu. Sebab itu tuan-tuan hadirin sekalian, ulama kita mengarang karya-karya berkenaan dengan dosa. Ada ulama yang karang tentang fiqhuz dzunub, fiqh buat dosa. Tu dia tuan-tuan, bunyi gun canggih. Fiqhuz dzunub, fiqh buat dosa, ataupun juga dinamakan sebagai adabul maksiyah, adab melakukan maksiat. Bukan nak suruh buat maksiat tuan-tuan, tapi adabul maksiyah, adab kita sebagai orang beriman dengan dosa tu macam mana, apa sikap kita. Itu pernah dikarang oleh para ulama. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam karangan yang panjang saya cuba ringkaskan dalam tempoh 10 minit ini. Apa yang patut kita lihat kepada dosa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada di keliling kita. Tuan-tuan, dengan dosa, kata Allah Subhanahu wa taala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kalaulah kamu boleh tinggalkan dosa-dosa yang besar dan apa yang dilarang kepada kamu, kami akan hapuskan dosa-dosa kamu dan kami akan masukkan kamu ke dalam syurga dengan kemasukan yang sangat mulia. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, itulah yang kita nak belajar. Kerana kita ni bukan maksum. Kita orang yang buat dosa dan kita tahu kita rajin buat dosa. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, cuma bagaimana dengan dosa yang kita lakukan kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hak tu yang kita kena belajar. Kerana tuan-tuan hadirin rahmati Allah, Allah mulakan ciptaan di atas dunia ini, Allah mulakan dengan keciptaan manusia dengan Allah mencipta Nabi Adam. Allah gambarkan kepada kita Adam melakukan kesilapan, lalu dia dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga gambarkan makhluk yang awal duduk dalam syurga yang namanya iblis.
juga melakukan kesilapan, lalu dia juga dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi antara dua makhluk ini ada satu perbezaan, iaitu satu makhluk Allah yang namanya Adam akan kembali ke dalam syurga, bahkan tempatnya di dalam syurga lebih mulia daripada tempat yang dia duduk awal-awal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak ni yang kita nak belajar, bagaimana dengan melakukan kesilapan boleh kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang paling mulia. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa adab yang harus kita lihat. Yang pertama, kata ulama, ista'zim wala tahtaqir. Dengan dosa kena anggap dia besar, jangan anggap kecil sebarang dosa. Dosa apapun jangan anggap kecil. Iyyakum wa muhqaratiz dzunub, hendaklah kamu jauhkan dosa-dosa yang kecil. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ni diajak di dalam agama kita bahawa dosa yang kecil jangan anggap besar, jangan anggap kecil, kena anggap besar, ista'zim. Sebab itu kata ulama tasawuf, aku tidak bimbang dengan dosa yang besar, kerana ramai yang bila dia melakukan dosa yang besar segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang aku bimbang ialah ramai yang melakukan dosa kecil, mereka tak bertaubat dengan dosa kecil kerana dia anggap dosa tu hanya kecil. Tuan-tuan, hak ni yang kita bimbang tuan-tuan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'id tahta jabalin yakhafu an yaqa'u alaih. Orang beriman yang betul iman dia akan anggap dosa dia macam mana dia duduk di bawah kaki gunung dan dia berasa Allah akan angkat gunung ni hempap atas kepala dia. Wa innal fajir, adapun orang yang tak heran dengan dosa pahala, orang jahat, yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha. Adapun orang yang jahat, dia tengok dosa dia macam lalatnya, dia hambat pi, lalat mai balik, dia tak kisah sangat pun dengan lalat ini. Jadi hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang melihat dosanya. Kata Bilal ibn Sa'ad rahimahullahu taala, la tanzur ila sigharil ma'siyah walakin unzur ila 'izamatin man asaita. Jangan kamu tengok kepada kecilnya maksiat yang dilakukan, tapi harus tengok kepada besarnya siapa yang kamu lakukan maksiat. Kepada siapa tuan-tuan? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, adab kita melihat dosa, jangan anggap dosa-dosa yang dilakukan tu benda mudah. Jangan anggap ini adalah perkara remeh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata ulama, fala taq'ud ma'al 'asi. Adab ataupun sikap kita dengan dosa, kita tak suka untuk duduk bersama dengan pelaku dosa. Tak suka duduk dengan orang yang kerap melakukan maksiat, kerana dia akan menarik kita bersama dengan dia melakukan maksiat. Waj'al bainaka wa baina arbabiz dzunub wal ma'asi uzlatan syu'uriyah. Hendaklah jadikan kita dengan orang yang melakukan maksiat tu kena ada uzlah, memisahkan diri sekurang-kurangnya. Ada pemisahan syu'ur, rasa tu tak mau dengan dia. Sebab tu jangan kita pun pi perui garam sama kalau orang duk mengumpat. Kalau orang duk buat dosa, kita pun pi tambah perasa sama, tak boleh. Kena rasa sekurang-kurangnya uzlah syu'uriyah, kena ada rasa untuk berpisah daripada dia. Kalau boleh berpisah dengan jasad, maka elok kamu berpisah, tinggalkan dia daripada jasadnya. Al-adabus thalith, adab yang ketiga, dafi' wa aslih khawatirak. Kamu pertahankan dan kamu perelokkan lintasan-lintasan niat kamu. Kerana dosa ini dia bermula daripada niat. Tuan-tuan, orang nak buat baik pun mula dengan lintas kot niat, orang nak buat jahat pun mula lintas kot niat. Maka kata ulama, wa'lam anna wurudal khatir la yadur wa inna ma yadurru istid'a'uhu wa muhadatsatuhu. Al-jawab al-kafi. Nah, yang dikarang dalam kitabul jawab al-kafi.
Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kata ulama, lintasan tidak berdosa, tapi menurut lintasan itu yang menjadi dosa. Maka sebab itu yang kita kena sekat daripada lintasan tu lagi. Mula nak fikir buat baik, kena teruskan sokongan kepada buat baik. Bila teringat nak buat jahat, dan kena fikir benda yang lain terus. Jangan duk layan fikiran yang jahat. Sebab itu tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu taala, adab yang berikutnya ulama kita sebut kena berhenti daripada melakukan dosa. Kena berhenti kerana dosa ini diri kita, hati kita bila kita tidak memikirkan untuk buat baik, maka hati akan menyibukkan kita untuk melakukan maksiat. An-nafsu illam tashghalha bitta'ah syagalatka bil maksiyah. Nafsu itu sekiranya kamu tidak sibukkan dia dengan taat, maka dia akan sibukkan kamu untuk melakukan maksiat. Maka hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbaiki hati diri kita untuk sama-sama melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang seterusnya disebut oleh para ulama, jalis al-akhyar, hendaklah duduk bersama orang-orang yang baik. Adab yang berikutnya, dawamun 'alal istighfar, hendaklah kamu sentiasa beristighfar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan istighfar annahu yuhyi fi nafsi tawqirullah wa ta'zimah. Kerana dengan istighfar itu boleh menghidupkan rasa besar kepada Allah dan boleh menghapuskan yamhul khataya wadh-dhunub, boleh menghapuskan dosa dan kesilapan. Sebab itu Nabi ajak kepada kita, Nabi sendiri beristighfar sehari lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat yang lain, Nabi beristighfar 100 kali. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sama-sama kita perbanyakkan istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Ini istighfar yang Nabi ajak kepada kita, bahawa Nabi sendiri beristighfar lebih daripada 70 kali setiap hari. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza akhta'a khati'atan, seorang hamba itu apabila melakukan kesilapan lalu akan dicop di dalam hati dia, nakata fi qalbihi nuqtatan sauda, akan dicop di dalam hati dia dengan cop hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqala qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lau 'ala qalbihi wa huwa ar-ran alladhi dzakara Allah kalla barrana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apabila seorang buat dosa, maka Allah cop hitam dalam hati dia. Apabila buat dosa, cop hitam dalam hati dia. Apabila dia bertaubat, istighfar balik, Allah padam balik cop hitam tadi. Tuan-tuan, sebab itu bila buat dosa, segera bertaubat. Segera bertaubat, buang cop hitam dalam hati kita. Sebab itu ulama sebut, taubat hukumnya hukum wajib ke atas setiap Muslim. Dan wajibnya itu adalah wajib segera, bukan boleh tangguh-tangguh. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal ini. Bila buat dosa, titik hitam. Buat dosa, titik hitam. Buat dosa, titik hitam. Siapa yang bertaubat, dihapuskan titik hitam tersebut. Kalau tak bertaubat, ditambah. Dan akan jadi ran, kata Nabi. Apa dia ran? Itulah yang Allah sebut dalam Quran. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah sudah karatkan hati mereka terhadap dosa yang telah mereka lakukan. Jangan sampai kerat hati kita, tuan-tuan. Setakatlah kita buat dosa, alhamdulillah, kita masih rasa takut, masih masa bimbang, masih rasa bersalah. Itu syukur kepada Allah. Allah masih sayang kepada kita. Jangan sampai lakukan dosa, melakukan kezaliman, buat dosa, tak rasa lagi dosa, tak rasa bimbang lagi, bahkan dia berasa dia betul. Ini tanda-tanda celaka. Allah sudah cabut rasa kasih sayang daripada hati kita. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang saya nak sebut, tuan-tuan, ada banyak lagi adab yang sepatutnya kita belajar dan sepatutnya kita lihat, tapi yang terakhir
yang saya nak sebut daripada adab maksiat itu ialah la tujahir, jangan tunjuk kepada orang dosa kita. Buat dosa jangan habaq kat orang, buat dosa jangan tunjuk kepada orang. Hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin, semua umat aku dimaafkan kecuali orang yang menzahirkan dosanya. Wa inna minal mujahirah an ya'mala ar-rajulu bil-lail 'amalan thumma yusbih wa qad satarahu Allah fayaqul ya fulan 'amiltul barihah kadza wa kadza. Daripada orang yang banyak orang yang buat dosa, tunjuk kat orang ni siapa dia? Orang yang buat kerja waktu malam, buat kerja dosa. Pada waktu esok pagi, dalam keadaan Allah dah tutup dosa dia, dia pula pergi cerita kat orang, ya fulan amiltul barihah kadza wa kadza, kemarin aku buat ni, aku buat ni, aku buat ni. Cerita kat orang tuan. Lah ni Facebook pun cerita kat orang sama juga. Hak buat baik pun cerita kat orang, hak buat jahat pun cerita kat orang. Itu orang yang menzahirkan dosanya. Wa qad bata yasturuhu rabbuh, dia tidur dalam keadaan Allah sudah tutupnya. Wa yusbihu yakshifu sitrallah anhu, dia bangun pagi dalam keadaan dia sendiri yang buka apa yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini orang yang bangga dengan dosa dia, bimbang-bimbang susah untuk mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, saya kira cukup sekadar ini peringatan kita pada tengah hari Jumaat ini. Moga-moga sempena juga dengan hari Jumaat, hari sama-sama kita berdoa, hari sama-sama kita memburu satu masa yang Allah akan ampunkan, Allah akan kabulkan permintaan kita. Kita mintalah moga-moga Allah bencikan di dalam hati kita. Allah arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak. Ya Allah, rezekikan kepada kami untuk ikut yang hak. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil. Ya Allah, rezekikan kepada kami jauhi segala yang batil. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, cintakanlah kami kepada iman. Ya Allah, hiaskanlah iman di dalam hati kami. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'asyan. Ya Allah, bencikanlah kami kepada kufur, fasik dan segala maksiat. Waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bijaksana. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sidang Jumaat yang saya hormati sekalian, di sini ada 3 pengumuman. Yang pertamanya, sumbangan wakaf untuk pembinaan Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Qaryah Padang Meha, Padang Serai, Kedah Darul Aman. Sukacita dimaklumkan bahawa Majlis Agama Islam Negeri Kedah dengan perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah telah meluluskan permohonan jawatan kuasa penaja Masjid Qaryah Padang Meha, Padang Serai, Kedah Darul Aman untuk membina masjid bagi kegunaan anak-anak Qaryah sebagai tempat beribadat. Sehubungan dengan itu, pihak jawatan kuasa membuka peluang kepada muslimin dan muslimat dermawan yang budiman untuk membuat amal jariah dengan memberi sumbangan wakaf untuk pembinaan masjid ini. Tuan-tuan bolehlah menyumbang sekadar termampu untuk kebajikan, untuk bekalan atau ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Sebarang sumbangan hendaklah dihulur dan boleh disampaikan kepada Masjid Saidina Umar Al-Khattab, nombor akaun 02057010033165, ataupun memasukkan di dalam tong-tong yang disediakan di pintu masjid kita, insya-Allah. Kemudian yang keduanya, di sebelah situ juga ada juga mohon sumbangan untuk perbelanjaan pusat jagaan Baitul Ahmad, rumah anak-anak yatim.
Dan yang ketiganya tuan-tuan, yang tabung yang besar tu, yang aluminium itu adalah tabung wakaf bagi masjid qaryah kita, Masjid Matang Gedong. Dan yang keempatnya malam ini kuliah maghrib bersama Ustaz Fauzi Tahir, Fauzi Tahir di Masjid Qaryah Matang Gedong. Dan besok 1 Mac forum agama di Surau An-Nur, Taman Kempas 1. Ahli panel Ustaz Hamdan Osman, Ustaz Syarilong dan Ustaz Firdaus Jaafar. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wah.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة بسم الله معاشر المسلمين رحمكم الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك والإمام يخصب يوم الجمعة أنسب فقل له ومن لقى فلا جمعته فاسمعوا أطيعوا رحمكم الله. Saudara kaum muslimin dirahmati Allah sekalian, terlebih dahulu saya berpesan terhadap diri saya dan juga tuan-tuan sekalian, hendaklah kita sama-sama mendengar dan berdiam semasa khatib sedang membaca khutbah, kerana yang demikian itu akan menghilangkan pada jemaat. Mudah-mudahan sama-samalah kita mendapat rahmat daripada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yadfa'u niqamah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru wa lakal thana'ul hasan 'ala ma an'amta bihi wa awlayt. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hai sekalian orang yang beriman, marilah sama-sama kita memekukuhkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah sama-sama kita membina takwa di dalam diri kita.
Moga-moga kita layak mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat ayat 30 hingga 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengaku bahawa Allah adalah Tuhan kami, kemudian mereka menyebut dan mereka istiqamah di atas akidah itu, Allah Subhanahu wa taala akan hantarkan malaikat kepada mereka. Lalu malaikat akan sebut bahawa janganlah kamu takut dan jangan kamu bimbang, dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kata malaikat lagi, kamilah pembantu-pembantumu di dunia, kamilah pembantu-pembantumu di akhirat, dan bagi kamu di akhirat di syurga nanti apa sahaja yang dikehendaki oleh jiwa dirimu akan dapat kepadamu, dan apa sahaja yang kamu minta akan diperkenankan. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai pemberian daripada Allah yang Maha Pemaaf, yang Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, mimbar ingin menarik perhatian para jemaah sekalian. Melihat kepada ayat ini, seolah-olah umat Islam sentiasa akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa sekalipun. Nahnu awliya'ukum, kata malaikat, orang yang mengaku beriman dan istiqamah dengan imannya. Malaikat kata, nahnu awliya'ukum fid dunya wa fil akhirah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pembantu-pembantumu di dunia dan kamilah pembantu-pembantumu di akhirat. Tapi keadaan yang berlaku hari ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, umat Islam di mana-mana sahaja menjadi umat yang mundur, menjadi umat yang terkebelakang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini suatu perkara yang harus kita teliti semula. Kenapa umat Islam tidak seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Tidak seperti yang disebut di dalam ayat Fussilat ini. Kenapa umat Islam seperti ditinggalkan, tidak mendapat bantuan, umat semakin hanyut, jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali fitanan, segeralah buat amalan sebelum tibanya zaman fitnah yang banyak. Ka qita'il lailil muzlim, masa itu seperti malam yang gelap gelita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, orang pada waktu itu, waktu pagi beriman, petang dia boleh jadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, atau petang cara beriman, esok pagi tengok kafir dah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa nipisnya iman umat yang disebut oleh Nabi ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, orang itu menjual agamanya untuk mendapat habuan daripada dunia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi memberi gambaran orang beriman yang akan datang di zaman fitnah, ialah orang iman yang mengaku beriman tetapi sangat tipis imannya. Beriman kafir tu dah tak macam perkara berat, mudah sangat untuk menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menggambarkan bahawa betapa jauhnya umat yang disebut oleh Nabi ini ketika itu, yakni ketika zaman fitnah yang sangat melampau. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, maka mari kita melihat
kenapa umat Islam boleh menjadi begitu lemah. Mengapa umat Islam boleh menjadi begitu lemah sehingga ada ulama yang mengarang kitab Madza khasiral alam bin hitatil muslimin. Apa yang dunia akan menanggung kerugian? Apa yang dunia tanggung rugi bila mana umat Islam menjadi mundur? Apa yang saya nak sebut di kesempatan ini tuan-tuan, bukanlah apa yang dunia rugi, tapi yang kita nak bincang kenapa umat Islam mundur. Ulama mengarang dan ulama mengkaji bagaimana dan kenapa umat Islam mundur. Beberapa sebab utama yang disebut oleh para ulama ialah yang pertama, hubbud dunya. Kasih sayang terhadap dunia ni sungguh luar biasa. Tak macam kita nak balik kepada Allah Subhanahu wa taala. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Buatlah amal untuk duniamu macam kamu nak hidup lama. Buatlah amal untuk akhiratmu macam kamu nak mati esok. Maksudnya apa tuan-tuan? Nak hidup lama lagi. Tak perlu kita bimbang, tak perlu kita kalut sangat kehidupan di atas dunia. Bimbang untuk mati kerana mati macam esok sahaja nak mati. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushaku an tatada'a alaikumul umam kama tatada'al akalatu ila qas'atiha. Akan tiba satu masa nanti umat-umat sekeliling dunia akan datang mengerumun umat Islam macam mana orang yang lapar keliling talam yang ada makanan. Faqala qailun aw min qillatin nahnu yawma idh. Ya Rasulullah, apakah kerana kami ini sedikit waktu itu wahai Rasulullah? Kata para sahabat. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Waktu itu kamu bukan sikit, kamu banyak. Bahkan kamu banyak sangat. Katsirun, kamu banyak sangat. Cuma waktu itu kamu macam buih-buih di laut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, macam buih-buih banjir yang sangat tidak ada pendirian. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah akan cabut rasa takut, rasa hormat daripada dada-dada musuh terhadap umat Islam ketika itu. Wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahan. Allah pula akan mencampak ke dalam hati orang beriman waktu itu penyakit wahan. Apa dia penyakit wahan? Tanya para sahabat. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Bercita-cita tinggi nak hidup di dunia lama, tak mau kepada kematian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah bersihkan jiwa dan diri kita, bersihkan akal fikiran kita daripada memikirkan dunia sehingga mengalutkan, menyibukkan kita daripada fikir apa habuan kita nak balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, kenapa umat Islam mundur? Kata ulama, dhihabu rihil muslimin, hilang kekuatan orang Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, ati'ullaha wa rasulah, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Jangan tinggal Rasul, taat Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, dan jangan kamu saling bertengkar. Fatafshalu, kerana kamu akan jadi lemah. Wa tadhhaba rihukum, ketika itu akan hilang kekuatanmu. Kata ulama tafsir menyebut apa makna rihukum, kekuatan kamu itu akan hilang. Apa maksud kekuatanmu? Kata ulama tafsir, itulah daulah. Hilang kekuatan daulah, hilang kekuatan sebuah pemerintahan yang besar yang dibawa oleh agama Allah Subhanahu wa taala semenjak lama. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak syak lagi bisuqutil khilafatil islamiyah, semenjak gugur jatuhnya khilafah Utsmaniyah, semenjak jatuhnya khilafah Islamiyah, umat Islam menjadi umat yang lemah di dalam negara-negara mereka yang kecil-kecil. Wa asbahu duwailat saghirah, mereka duduk dalam daulah-daulah negara-negara kecil. Faqadat qararuha, yang telah hilang kekuatan dan kebisaan mereka. Bisa sudah tidak ada kepada negara-negara Islam. Sebab yang ketiga kata ulama,
taghalghulul afkar al-hadamah wal ahzab allati tatabanna manahij gharibah. Sebab umat Islam mundur juga ialah kerana bercelarunya pemikiran umat, bercelarunya kerana kemasukan pengaruh-pengaruh sekutu-sekutu musuh Islam dalam pemikiran masyarakat. Itulah yang terzahir di kaca-kaca TV, tuan-tuan yang dirahmati Allah, di media-media yang berlaku hari ini. Tuan-tuan, disebut sempurnanya kerja menyelarukan, celaru pemikiran umat Islam kerana 3 sebab. Pertama, kerana dhil fi da'min min qibali a'da'il Islam, kerana memang itulah yang dibuat oleh musuh Islam. Yang kedua, wa ghaflatin min ulama'ihi, kerana lalainya ulama-ulama orang Islam, wa jahlin min abnaihi, dan jahilnya masyarakat Islam ketika itu. Pasal pengaruh musuh-musuh Islam mudah sangat masuk sehingga menyebabkan kita menjadi umat yang bercelaru. Kerana ini umat Islam jahil, ulama ghalid, dan kerana peranan musuh yang sangat berkesan. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, hal ini kita boleh lihat dalam TV rajin duk buat kerja lagu ni. Media cuba menggambarkan kepada kita, orang pakai serban, wataknya watak sesat. Orang hak tak pakai tudung, orang hak buat rupa tak baik, tak ada bawa image Islam, orang itulah watak hero. Mai hak pakai serban, mai jadi watak orang sesat, watak orang buat jahat. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Dr. Zakir Naik pernah sebut bahawa kalau nak belajar Islam, apabila ditanya oleh seseorang, kamu sebut Islam hebat dalam Quran, dalam hadis, kamu sebut hebat, tapi aku tak nampak kepada peribadi orang Islam macam apa yang kamu sebut. Dr. Zakir kata, jangan tengok kepada orang Islam kalau nak mengaji Islam. Tengok kepada siapa yang membawa Islam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang bercakap tentang Islam, orang yang menunjukkan Islam, orang itu tidak menjiwai watak-watak Islam. Lihatlah siapa yang duduk di pos-pos penting, siapa yang duduk di tempat-tempat penting untuk membawa imej Islam, orang itu tidak menggambarkan orang Islam. Bagaimana negara-negara Islam, pemimpin-pemimpinnya tidak berjiwa dan tidak berwatak dengan watak yang diajar oleh Islam. Bagaimana orang yang bercakap di dalam TV untuk cerita pasal keadilan Islam, mereka sendiri tidak menyebut tentang keadilan, mereka sendiri tidak membawa konsep keadilan dalam diri mereka. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ini yang menyebabkan masyarakat semakin celaru dan jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang keempat, iqsa'us syariah minal hukum wa tanhiyatuha minal waqi'. Ada usaha-usaha dan telah berjaya pun usaha ini, iaitu mencabut hukum syariat daripada hukum yang digunakan, mencabut syariat daripada hukum dan menghapuskannya daripada waqi', daripada realiti. Kita boleh sembang pasal hudud, tapi kita tidak nampak mana bukti, mana contoh keadilan hudud. Kita boleh cerita tentang keadilan kerajaan Islam, tapi tidak ada contoh-contoh yang boleh digambarkan. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada sebab mengapa umat Islam mundur. Sebab yang kelima, al-hazimatun nafsiyah amamal a'da. Hilang jati diri orang Islam bila berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Tuan-tuan, itulah yang disebut oleh Al-Amir Syakib Arsalan, seorang pemerintah, menyebut min a'zami asbabin hitatil muslimin fil asril akhir faqdahum kulla thiqatin bi anfusihim wa huwa min asyaddil amradil ijtima'iyah. Daripada sebab yang paling besar kenapa umat Islam mundur pada zaman yang akhir nanti, ialah kerana hilangnya thiqah, percaya mereka kepada agama yang mereka anut. Hilangnya jati diri umat Islam terhadap agama yang mereka pegang. Dan itulah asyaddil amrad al-ijtima'iyah, penyakit yang paling kronik yang dihadapi oleh masyarakat. Wa akhbathil afat ar-ruhiyah, seburuk-buruk penyakit rohani. La yatasallatu hadha ad-da' ala ummatin illa saqaha ila al-fana, yang tak boleh nak berubat siapa yang kena dengan penyakit ini sampai dia membawa kepada mati. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebab yang keenam, zuhur ba'd asy-syakhsiyat al-qiyadiyah allati laha dawruha fil mujtama' wa qiyamuha bitanfidh mukhattatat a'da'il Islam. Zahirnya pemimpin-pemimpin umat Islam
yang mereka itu sendiri melaksanakan apa yang telah diatur oleh musuh-musuh Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah menyebut du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuha fiha. Ada pemimpin-pemimpin yang akan mengajak kepada api neraka. Siapa yang mengikut mereka, maka mereka akan campak pengikut-pengikutnya ke dalam api neraka. Kata Hudzaifah bin Al-Yaman, sifhum lana, sifatkan kepada kami macam mana pemimpin-pemimpin ni. Hum qaumun min jildatina yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu rupa macam kita, mereka cakap mewakili kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi memberi gambaran akhir zaman orang akan melantik bukan ulama, orang akan melantik orang fasik menjadi pemimpin. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, melantik pemimpin-pemimpin yang jahil. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, mereka apabila ditanya mereka akan jawab tanpa ada ilmu. Fadallu wa adallu, kata Nabi, mereka itu sesat dan mereka akan menyesatkan. Sebab yang ketujuh, kenapa umat Islam menjadi mundur? Kerana iftinan jamahir minal muslimin bithaqafat al-gharbiyah. Kerana seronok umat Islam dengan thaqafah yang asing. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Nanti kamu akan ikut apa sahaja yang orang lain buat. Kamu akan ikut depa shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, sedepa, kemudian kuih dekat, sejengkai kamu akan ikut. Sehinggalah mereka masuk ke dalam lubang bab sekalipun, kamu akan turut buat apa yang mereka buat. Punya percaya dan siqah dengan budaya asing, tapi tidak percaya dengan agama kita sendiri. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, esok akan ada satu konsert di Sungai Petani. Suatu konsert di Sungai Petani. Alhamdulillah, kita dah ada majlis sambutan Mahabbatur Rasul, tunjuk kasih sayang kepada Nabi. Tiba-tiba kita dicalarkan dengan ada konsert yang dibenarkan di negeri umat Islam ini. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kalau boleh kita tiru budaya salawat, masya-Allah baik. Tapi kenapa juga kita nak tiru budaya mengimport budaya-budaya buruk, K-pop dan sebagainya, Taiwan dan sebagainya untuk diadakan di tempat kita. Tuan-tuan hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini suatu yang sangat membimbangkan kita. Insya-Allah tuan-tuan, esok saya tak mau duduk di Sungai Petani. Saya nak keluar daripada sini, tak mau bertanggungjawab terhadap apa yang akan dilakukan oleh pihak-pihak. 20,000 tiket dijual tuan-tuan. Bayangkan bagaimana besarnya konsert ini yang akan dilakukan esok, masya-Allah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, budaya bangsa masyarakat umat Islam sudah agung-agungkan budaya yang bukan diajar oleh agama Allah, maka umat Islam menjadi mundur. Marilah kita bermuhasabah, mencari jalan penyelesaian. Kata Nabi sallallahu alaihi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa yang ditimpakan kepada kamu daripada musibah. Musibah apa tuan-tuan? Allah tak turunkan hujan kepada kita. Tak tahu tuan-tuan, tapi Allah bagi tahu, "Wa ma asabakum min musibatin." Tidak Allah timpakan musibah kepada kamu, fabima kasabat aydikum, kecuali apa yang dilakukan oleh tangan-tangan kamu sendiri. Wa ya'fullahu an katsir, wa ya'fu an katsir, dan Allah telah memaafkan kebanyakannya. Allah maafkan, tapi kalau musibah masih lagi berterusan, fikirlah kenapa masih lagi tidak diangkat bala ini daripada kita. Ma nazala bala'un illa bi dhanbin. Tidak ada bala yang turun melainkan dengan dosa yang dilakukan. Wala rafa'a illa bitaubah. Tidak akan diangkat bala ini melainkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menggambarkan kepada kita, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Allah gambarkan bagaimana umat terdahulu, zaman Nabi dan zaman terdahulu, kumpulan yang sikit, umat Islam yang sikit,
tapi berjaya mengalahkan kumpulan-kumpulan musuh yang sangat besar. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, tidak pernah digambarkan zaman Nabi berperang, tentera Islam lebih ramai daripada tentera musuh. Tapi bilangan yang sedikit ini sudah boleh mengalahkan ancaman-ancaman dan tentera-tentera musuh yang sangat besar. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita muhasabah di mana kurang kita, di mana kebaikan kita. Marilah sama-sama kita menyumbang untuk kebangkitan Islam, kita menyumbang untuk kembalikan Islam kepada izzahnya, kemuliaannya, dan umat Islam menjadi umat yang sangat berbangga dengan agama yang dianutinya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim ورود وأنعم وتفضل وبارك بجلال وكمال على زينك وأشرف العباد أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. أشهد أن لا إله إلا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله إن الله مع المتقين. وقد قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Siapa-siapa yang buat sebesar biji zarrah pun kebaikan akan dilihat oleh Allah, dan siapa-siapa yang buat sebesar biji zarrah pun kejahatan itu juga akan dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'il kiram was sahabatil 'izam والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الزحام. واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك الملك السلطان الحاج عبد الحليم معظم شاه ابن المرحوم السلطان بدل شاه. اللهم وفقه للسداد وأصلح به العباد والبلاد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا هداة المهتدين، واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في سوريا وفي العراق وفي فلسطين وفي مصر وفي ميانمار وفي بنغلاديش وفي بلدان الإفريقية وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا وحافظا وساترا وأمينا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث الله مقاما الميعاد. Samakan saf, rapatkan saf, penuhkan saf.